Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan limpah rahmatnya kepada kita semua insya-Allah. Sidang penonton, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kembali bacaan kitab Pati Munyatul Musalli, kitab yang membicarakan tentang sembahyang. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi sambungan muka surat 30 bawah sekali. Qala musannif rahimahullahu taala hadis khusyuk dalam sembahyang. Dia punya tajuk dia, hadis khusyuk dalam sembahyang. Baik. Yang mana kita dah maklum bahawasanya salah satu kesempurnaan sembahyang itu adalah khusyuk. Apa maksud khusyuk? Tetap anggota, tetap hati. Hati itu tak lalai sana sini, anggota pun tetap tak goyang sana sini dan sebagainya. Baik. Qala musannif hadis khusyuk dalam sembahyang. Dan daripada hadis maknanya dan lagi tersebut pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sungguh sembahyang yang sebenar itu, yang dikatakan sembahyang yang sebenar itu macam mana? Sungguh sembahyang yang sebenar itu iaitulah menetapkan segala anggota dan kelakuan anggota, dan menkhusyuk dan mengkhudu'kan dia seseorang tu dalam sembahyang lah. Mana yang dikatakan sembahyang yang sebenar tu macam mana? Iaitu lah menetapkan anggota, segala anggota kita lah. Ketika mana kita dalam sembahyang, anggota kita kena tetap. Tak boleh menguat sana, tak boleh bergerak sana, tak boleh gerak sini, tak boleh bergoyang sana, tak boleh, kena tetap. Dan kelakuan anggota tu, maknanya tak boleh tangan, kita contohnya tangan tak boleh bergoyang sana, tak boleh goyang, kena tetap. Kena tetap. Dan mengkhusyuk, khusyuk ni kena hadir hati lah. Hadir hati, tetap anggota, samalah maksud dia. Tetap hati tu tidak lalai, tidak ingat itu, tidak ingat ini, bab-bab perkara dunia, tu. Dan mengkhudu'kan dia, khudu' ni kena merendahkan diri. Merendahkan diri dalam sembahyang. Qala musannif, dan tak kala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat siapa? Akan seseorang lah, seseorang laki-laki bermain-main janggutnya seorang lelaki tadilah. Bermain tu dalam sembahyang. Tak kala Nabi melihat seseorang laki-laki tu, dia duk main-main janggut dia. Dia main janggut dia. Main janggut tu pun ketika dalam sembahyang. Nabi melihat perbuatan tersebut. Perbuatan seorang laki-laki sedang bermain-main janggut dia dalam sembahyang. Qala musannif, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau khusyuk hati laki-laki ini, nescaya tetap anggotanya. Nabi kata kalau hati dia khusyuk, hati seseorang lelaki yang bermain janggut dalam sembahyang tu lah khusyuk, maka tetaplah segala anggotanya. Sebab apa yang
dia bermain janggut dalam sembahyang, itu bermaksud hati dia tidak khusyuk. Hati dia tidak khusyuk. Dan qala musannif rahimahullah taala, dan sabda lagi, dan Nabi bersabda lagi, bermula khusyuk anggota itu datang daripada khusyuk hatinya seseorang. Ya, yang kata tetap anggota tu, khusyuk anggota itu datang daripada khusyuk hati. Tetap hati tu yang menyebabkan anggota kita pun jadi tetap. Bila anggota kita tidak tetap, bermakna hati kita pun lalai, tidak tetap, tidak khusyuk. Qala musannif, dan tiada sempurna sembahyang seseorang dengan ketiadaan khusyuk. Dan tidak sempurna sembahyang seseorang dengan maksud tidak mendapat pahala yang penuh lah. Seseorang tu dia tak dapat pahala yang penuh dengan ketiadaan khusyuk. Dia dapat pahala setakat dia khusyuk sahaja. Yang tak khusyuk tu tak dapat pahala. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan adalah orang soleh-soleh yang dahulu sehabis-habis khusyuk pada sembahyangnya. Orang soleh-soleh dulu-dulu ni, mereka sangat khusyuk dalam sembahyang mereka itu. Sangat khusyuk. Berbeza dengan orang-orang sekarang. Banyak sangat gangguan. Bila sembahyang, lalai. Ingat itu, ingat ini. Ingat perkara dunia. Orang dulu-dulu sembahyang, orang soleh-soleh dulu, sembahyang sangat khusyuk mereka itu dalam sembahyang. Hingga adalah mereka itu di tengah-tengah sembahyangnya datang burung hingga di atasnya. Sehingga mereka, orang-orang soleh dulu ni, tengah duduk sembahyang, ada seekor burung main hingga di atas dia. Sebab apa hingga? Kerana burung itu menyangka akan pagar. Sebab burung tu ingatkan pagar tu lah kan, kayu pagar tu kerah elok duduk tetap elok sebab apa yang kata burung itu menyangka akan pagar? Sebab tetap dan panjang qiyam, berdiri itu lama, dan sujudnya lama. Orang soleh dulu-dulu dia diri lama, tetap sujud pun lama. Jadi burung pun main hinggap di atas dia. Burung tu ingatkan pagar tu lah, kerah, maknanya duduk tetap, diri lama, sujud lama. Burung pun tak sangka kata tu adalah orang yang tengah sembahyang. Nak cerita kata orang soleh dulu-dulu tu sembahyang mereka sangat khusyuk, tetap anggota, tetap hati mereka itu. Mereka berdiri lama, mereka sujud pun lama. Qala musannif, dan pula ada juga mereka itu orang soleh, orang-orang soleh yang lama-lama dulu, berkata kepada anak isterinya, kata apa? Apabila aku masuk sembahyang, perbuat olehmu barang yang kau suka. Bila aku masuk sembahyang, apa nak buat apa, buatlah. Daripada mengangkat suara, daripada meninggikan suara, menjeriklah, dan hingga binga, nak buat bising pun buatlah. Sebab apa jadi macam tu? Kerana aku dalam sembahyang tidak sedar dan tiada dengar perkara itu. Nak abang kata khusyuk sungguh. Orang soleh yang dulu-dulu ni, dia kata kepada anak isteri dia, kalau hangpa nak buat apa pun, buatlah. Tapi selepas daripada aku sembahyang, maknanya masa aku sembahyang tu, hangpa nak buat apa, buatlah. Nak hingat ke, nak jerit ke, nak apa ke, buatlah. Sebab apa? Sebab aku tak sedap. Dalam aku sembahyang tu aku tak sedap, dan aku tak dengar perkara tersebut. Perkara apa? Hingat bising semua tu lah, jerit, suara kuat, aku tak dengar, dan aku tak sedap perkara tersebut. Itu nak cerita apa? Nak cerita kata orang soleh dulu, mereka khusyuk sungguh sembahyang ni. Sampai orang jerit pun dia pun tak sedar lah, dia pun tak dengar lah. Orang jerit ke, orang bising ke, dia pun tak sedap. Dia pun khusyuk sungguh hati dia pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif, dan adalah setengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dalam kebun tamarnya. Ini sahabat Nabi pula lah. Yang tadi cerita orang soleh-soleh. Yang ni sahabat Nabi ni bila sembahyang dalam kebun tamarnya, kebun kurma dah, maka terbang burung daripada satu pohon kepada satu pohon,
dan menilik ia sahabat Nabi yang tengah sembahyang tu kepada burung yang terbang daripada satu dahan kepada satu dahan, satu pohon kepada satu pohon, hingga melalaikan dia daripada sembahyangnya. Ia sahabat Nabi ni sembahyang dalam kebun kurma dah. Apabila sembahyang, nampak seekor burung tu dia terbang daripada satu pohon pokok satu pohon dia. Lepas tu tengoklah burung tu sambil masa tengah sembahyang tu. Tengok tu sehingga melalaikan daripada sembahyang dia. Maka apabila ia sedar dirinya daripada lalai, bila jadi macam tu, maka apabila ia sahabat Nabi tadi ni yang sembahyang dalam kebun tadi tu sedar, dia sedar kata diri dia tu tengah duk lalai, susahlah hatinya, dia pun jadi susah hati. Dia sedar kata diri dia tu sedang lalai sebab tengok burung tu. Masa duk tengah sembahyang tu tengok burung tu hinggap daripada satu pohon kepada satu pohon, menyebabkan hati dia tu lalai masa tengah sembahyang tu. Kemudian jadi apa? Maka diwaqaf akan kebun itu. Kemudian sahabat itu pun waqaflah kebun itu. Waqaf sebab apa? Nak ganti balik kerana lalai sembahyangnya. Kerana lalai sembahyangnya sebab kebun itu. Disebabkan kebun itulah hati dia tu lalai daripada sembahyang. Tu sampai teratur lah. Iman sahabat ni memang kuat. Dia lalai tu lalai. Ketika mana dalam kebun tu lalai disebabkan burung tu lah. Hingga satu kebun, satu pohon ke satu pohon. Jadi dia pun susah hati, dia pun wakaf lah semua kebun dia tu. Dia wakaf kebun dia tu sebab dia lalai. Sebab dia lalai sembahyang dia tu disebabkan kebun tu lah. Jadi dia wakaf kebun tu. Dia hebat sungguh mereka lah. Kita lalai, berarti buat tak tahu ya kan. Tu kita. Qala musannaf, dan beginilah kelakuan orang soleh-soleh dahulu. Macam inilah kelakuan orang soleh. Mereka lalai pun mereka wakaf kebun. Mereka sembahyang pun mereka tak ingat apa dah, mereka tak sedar apa dah. Nak bising ke, nak hinggap ke, nak jerit ke. Setengah duk sembahyang, burung hinggap atas dia. Burung pun ingatkan pagar. Nak cerita apa, mereka ini sangat tetap. Iman mereka sangat kuat. Hati mereka sangat khusyuk kepada Allah. Khusyuk kepada Allah. Kerana mereka itu tahu sembahyang ini sangat besar kelebihannya di sisi Allah dan Rasulnya. Sebab apa mereka menjadi macam tu? Ada orang soleh dulu sembahyang, hinggakan burung hinggap di atas dia. Ada orang soleh dulu sembahyang hingga tak dengar, tak sedar dah. Seorang jerit ke, seorang bising ke. Dan ada sahabat Nabi lalai daripada sembahyangnya sehingga kan wakaf kebun. Sebab apa mereka jadi macam tu? Kerana mereka itu tahu. Kerana mereka itu, iaitu sahabat Nabi dan juga orang soleh-soleh yang dulu-dulu tu, mereka tahu ini sembahyang ini sangat besar kelebihannya di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang tahu kelebihan ni, orang yang akan buat, dia akan buat. Bila seseorang tu dia tahu kelebihan sesuatu perkara tu, dia akan buat. Walaupun benda tu payah, berat. Sembahyang ni kalau tak kena gaya, orang rasa berat. Tapi bila orang tahu kelebihan dia, orang akan sembahyang. Sebab orang tahu kelebihan dia. Itulah. Begitu juga mengaji lah. Mengaji ni besar kelebihan dia. Antaranya bila kita mengaji satu bab daripada ilmu, maka lebih besar, lebih baik daripada kita sembahyang 500 rakaat sembahyang sunat. Setengah riwayat kata 1000 rakaat. Itu besar tu. Mengaji satu bab, kalau 10 bab, berapa dah? Itu baru satu kelebihan, banyak lagi kelebihan. Bila tahu kelebihan, maka kita pun pulun lah. Kita pun bersungguh-sungguh nak buat perkara tersebut. Tapi kalau kita tak tahu kelebihan, yang itulah menyebabkan kita jadi malas. Kita jadi rasa payah, rasa berat dan sebagainya. Sebab kita tak tahu kelebihan. Jadi marilah sama-sama kita mencari ilmu dan kita kena tahu apakah kelebihan yang perkara yang kita buat tu. Jadi sekian itu dululah pagi ni secara ringkas. InsyaAllah jika ada waktu kelapangan, kita akan sambung pula di waktu akan datang insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Semoga apa yang telah disampaikan memberi manfaat kepada semua insyaAllah. Semoga kita dapat sama-sama mengambil iktibar pengajaran daripada cerita tadi insyaAllah.
Jadi setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.